Assalamualaikum Hanan. Awak tengah buat apa ni? Waalaikumsalam Amira. Ni saya tengah tengok video kerajaan Uthmaniyah. Oh, cuba awak cerita sikit tentang kerajaan Uthmaniyah ni. Kerajaan Uthmaniyah ni dia sebuah khilafah Islam yang terletak di wilayah Anatolia, yang terletak di Turki. Tak silap saya ibu negara dia terletak di Istanbul. Tapi awak tahu tak siapa pengasas kerajaan Uthmaniyah? Oh, pengasas kerajaan Uthmaniyah ni namanya Uthman bin Ertugrul. Beliau perintah kerajaan ni selama 27 tahun. Lama juga tu. Boleh tak awak cerita sedikit tentang perkembangan ilmu kerajaan Uthmaniyah ketika itu? Oh, boleh. Takkan tak boleh. Pada zaman Uthmaniyah ni, masjid dijadikan pusat perkembangan ilmu. Hal ini disebut sebagai sistem madrasah. Madrasah ni salah satu institusi yang penting dan menjadi pusat pendidikan utama pada zaman Uthmaniyah ni. Madrasah pertama dibina oleh Orkan Ghazi di Iznik. Beliau tukarkan satu gereja menjadi madrasah. Kemudian pada tahun ke-15 dan 16 Masihi, madrasah ni mula berkembang dan bertambah di bandar-bandar lain seperti di Bursa, Edirne dan Istanbul. Seterusnya, pada zaman Uthmaniyah ni, mereka manfaatkan bangunan dan institusi yang mereka miliki untuk jadikan pusat keagamaan dan intelektual. Jadi dapat dilihat daripada institusi pendidikan pertama yang wujud di Iznik tu pada tahun 1331 Masihi setelah dikuasai daripada kerajaan Kristian. Pada zaman Uthmaniyah juga telah dibuat penaiktarafan dan pembinaan masjid seperti Masjid Kasbah di Algeria untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Sebagai buktinya lagi, madrasah yang dibina oleh Sultan Mehmed II mempunyai ruang kelas yang luas dan perpustakaan yang diwakafkan serta perpustakaan umum yang lain. Macam mana pula dengan pentadbiran? Kalau sebut pentadbiran, pada zaman kerajaan Uthmaniyah, ketua negara mereka berperanan sebagai ketua tentera, ketua agama dan hakim tertinggi. Bila sebut tentang hakim, sistem kehakiman pada waktu itu mempunyai dua undang-undang. Yang pertama undang-undang kanun, yang kedua undang-undang syariah. Kalau Amira nak tahu, undang-undang kanun ni dia ditentukan oleh sultan yang memerintah ketika itu, manakala undang-undang syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pemerintah juga meneraskan pemerintahan dan keagamaan, tetapi dibantu oleh pegawai pentadbiran. Kerajaan Uthmaniyah ni dia terkenal dengan dasar toleransi agama yang tinggi. Jadi golongan yang bukan Islam seperti orang Yahudi, Kristian boleh menjalankan agama mereka secara bebas dengan perlindungan kerajaan. Nampak tak? Bijak kan ketua dia? Bijak. Dia bertoleransi, hasilnya mereka dapat elakkan permusuhan. Mesti banyak kan jasa pemerintah waktu tu? Apa je pembaharuan yang mereka lakukan dalam bidang pendidikan? Oh, banyak. Antara jasa pembaharuan yang dilakukan dalam bidang pendidikan oleh kerajaan Uthmaniyah adalah penulisan ensiklopedia sains Islam. Jadi, semasa Ahmad Mihdad sedang memperkenalkan kaedah pembelajaran kepada masyarakat, penulis lain mula menumpukan dan mengembangkan bahan secara saintifik untuk dijadikan sebagai sains sosial untuk kajian tentang kerajaan Uthmaniyah. Jadi pada zaman ni lah pertama kali ensiklopedia sains dihasilkan. Jadi ensiklopedia sains ni dihasilkan berdasarkan sejarah Uthmaniyah, klasik dan kesusasteraan Islam. Lagi-lagi? Pada masa yang sama, kerajaan Uthmaniyah memberi sumbangan untuk kukuhkan sistem pendidikan. Antaranya memperkenalkan sekolah istana yang disebut sebagai Enderun Mektebi. Terdapat beberapa sekolah juga telah ditubuhkan
seperti Darul Mu'allim dan Darul Mu'allimat. Jadi kalau Hana nak tahu puncak perkembangan ilmu pada zaman Uthmaniyah ni ketika pembukaan Universiti Istanbul pada tahun 1900. Jadi disebut sebagai Darul Funun yang dibuka pada 1846. Perkembangan ini telah mendapat tumpuan oleh kerajaan Turki terhadap aspek pendidikan yang menjadi asas penting kepada kemajuan sesebuah kerajaan pada ketika itu. Wah, nak tahu tak apa pula sumbangan dalam aspek pentadbiran? Nak. Okey. Pada zaman tersebut, pemerintah dia majukan institusi wakaf ataupun wakif untuk bantu rakyat Turki Uthmaniyah dengan menyediakan kemudahan makanan, hospital untuk kemudahan rakyat. Jadi, bila nak majukan institusi wakaf, mereka mestilah memerlukan pendapatan kan. Jadi, pendapatan ini mereka peroleh daripada penderma daripada harta komersial seperti pasar, kilang dan kedai. Jadi antara bangunan yang dibina menggunakan hasil wakaf ialah Kompleks Sulaimani di Istanbul yang diwakafkan oleh Sulaiman I. Jadi bila wujudnya institusi wakaf ni, golongan yang fakir miskin mereka tidak bergantung 100% kepada pemerintah. Mereka ada alternatif lain untuk menyara hidup mereka. Bukan tu je, mereka memperkenalkan dasar tanzimat. Jadi dasar tanzimat ni dia buat sebab nak bangunkan semula kerajaan setelah mengalami zaman kemunduran. Biasalah kan negara dia ada zaman naik, zaman turun. Kerajaan Uthmaniyah dia mengalami zaman kemunduran khususnya pada abad ke-19. Jadi disebabkan berlakunya zaman kemunduran, pemerintah dia ni membuat satu dasar pembaharuan dan penyusunan semula pentadbiran negara melalui pengenalan tanzimat. Jadi secara umumnya tanzimat ni sebenarnya satu penyusunan semula kerajaan Turki Uthmaniyah. Dan matlamat dia sebab dia nak modernkan ke arah barat, macam nak tiru barat lah dari segi pakaian, sistem, teknologi. Jadi tujuan dia untuk apa? Sebab mereka sebenarnya buat dasar tanzimat ni sebab nak elak British campur tangan. Sebab apa? Cuba Amira bayangkan, kalau negara tu dah maju, dah moden, mesti tak ada negara lain yang boleh masuk campur kan? Betul. Sebab itulah mereka melaksanakan dasar tanzimat. Oh, banyak betul info yang saya dapat hari ini. Terima kasih atas perkongsian. Saya pun. Jazakillahu khairan ya Amira. Wah iya. Jom kita pergi makan. Perut saya dah bunyi lah. Kita nak makan Saiful ke? Nak makan dekat kawanku ke? Nak makan dekat sahabat? Makan dekat kawanku lah. Jom. Jom.